jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun duit tuan tak bangun. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Makasih saudara pengurusi majlis yang dihormatkan Tuan Zakaria, Tuan Abdul Razak bin Yahya, khususnya kepada tuan-tuan khusus ketua-ketua jabatan IPPD Putrajaya, Barisan Kepimpinan Pengurusan dan Pentadbiran Surau Al-Amaniyah IPPD Putrajaya, khususnya ayahanda-ayahanda, kekanda-kekanda, adinda-adinda, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat bersama-sama saya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana kita harapkan pertemuan kita ini sesuailah selepas kita beredar ke rumah kita masing-masing, iaitu dengan tajuk di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hijrah ke arah pengampunan. Itulah yang sebenarnya definisi hijrah zaman moden. Dia panggil hijrah maknawi. Hijrah kita panggil, dia panggil interior, maksud yang tersirat sesuai dengan zaman kita sekarang. Mungkin ada orang bergurau, dia kata hijrah juga, hijrah daripada tak semayang, hijrah daripada baik jadi jahat. Maka itu tak boleh main-main. Hijrah ini ialah kalimah yang membentuk akidah. Yang mana hijrah itu Nabi dah sebut lama dah, iaitu hijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ke atasnya. Itu meaning of hijrah.
Maksud dia tak bolehlah kita nak main-main kalimah hijrah ni. Kita kata hijrah, orang rajin pergi, orang hijrah pergi surau, dia hijrah tinggalkan surau. Tak boleh guna hijrah. Special word. Kalimah ni kalimah yang bagus. Bila sebut hijrah aja, tinggal benda maksiat. Itu je dia sinonim. Sebut hijrah saja, nak cari pengampunan Allah. Sebut hijrah saja, nak cari pahala daripada Allah. Sebut hijrah saja, nak buat benda baik. Sebut hijrah saja, meninggal jahat, meninggal maksiat, meninggal mungkar. Hatta dalam ayat yang saya baca tadi, iaitu kalau kita mati belum sampai dekat destinasi, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Confirm dapat pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam konsep ataupun konteks hijrah itu tidak lain tidak bukan Allah sebut dalam Quran ayat sebaca ini surah An-Nisa ayat 100, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang berani sahaja yang boleh berhijrah. Bukan senang nak tinggal benda tak betul. Susah nak tinggal maksiat. Susah nak tinggal barang. Susah nak tinggal benda dosa. Susah, sukar. Sebab benda dosa jahat ini menyenangkan di dunia. Lain macam statement saya tu. Kalau orang perempuan, cara orang perempuan. Kalau orang lelaki, cara lelaki. Maksud dia, bukan senang nak tinggal maksiat. Bukan senang nak tinggal dosa. Bukan senang nak tinggal benda buruk. Perbuatan-perbuatan buruk bukan senang. Kalau dah senang, tuan-tuan sekalian jenayah dah settle dah lama dah. Dia nak kena faham. Sebab tu ditakrir, diulang-ulang tayang, diulang kalimah, diulang cara. Hijrah, hijrah, hijrah. Ingat jangan duk main-main kalimah hijrah ni. Duk terjemah ikut kepala otak masing-masing yang berlaku beberapa hari baru ni. Hijrah bukan kerana pengecut. Hijrah bukan kerana dayus, tapi hijrah adalah arah, yakni arahan, perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan pandai-pandai kata hijrah ini kan orang tu takut lalu mereka memecil diri daripada serangan-serangan. Tidak. Hijrah ialah mencari ataupun prepare something untuk their futures. Persediaan sesuatu itu untuk masa depan dia. Sebab tu nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang balik. Tajuk cantik hijrah memang perfect tajuk dia. Hijrah tak ada benda lain, segi maknawinya kita nak cari redha Allah. Sebab tu Rasulullah SAW pernah membicarakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang tuan-tuan selalu dengar, iaitu antaranya ialah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Definisi hijrah itu isim, al-muhajir itu fa'il. So hajir, muhajir ambil hijrah. Orang yang dikatakan berhijrah, Ustaz Aslin berhijrah, Tuan apa nama Zakar berhijrah, pengurusi berhijrah. Maksud dia sifat orang berhijrah itu sebenarnya mahajara, man nakirah, siapa-siapa sahaja yang berani meninggalkan apa-apa dilarang oleh Allah ke atasnya. Susah tuan-tuan. Saya ulang balik, susah. Kalaulah senang, jabatan siasatan jenayah telah ditutup sejak merdeka lagi. Saya cakap saya, buat apa dia kata jenayah? Semua tempat jenayah. Polis trafik relax, tak perlu tendang motor. Lain macamnya abang trafik tu kan. Saya jawab dalam Facebook, nasib baik dia tendang. Kalau dia tembak, sikit-sikit masalah. Kan? Kenapa dia patah balik? Sebab dia bersalah.
Undang-undang naik motor kena ada lesen. Kata orang jenis penakut ni dalam bahasa mudah, tongkoi kayu dia kata hantu. Ni bukan saya nak bela sahabat-sahabat trafik, tidak. Saya kata dia orang mudah je. Nasib baik dia tendang. Kalau dia tembak, mampu terus budak Sarawak tu. Orang Sarawak dengar marah. Kan? Tak perlu ada geng apa tu, narkotik. Apa tu? Narkotik Jabatan narkotik. Tak boleh ada. Tiba-tiba dengar berapa bilion kos harga yang dirampas oleh polis bawon di Kuala Selangor. Allah, amat memalukan. Ya, di Puncak Alam, kontainer Kastam Diraja follow dapat. Kalau hijrah ni senang, takkan berlaku benda tersebut. Ini negara Malaysia, Islam agama perlembagaan. Tapi kenapa jadi begitu? Sebab Allahu Akbar. Tuan-tuan, hijrah ini sulang balik ibu di atas. Ada 3 bincang dia ataupun makna dia. Yang pertama, hijrah itu tentang akidah. Nak berubah kerana akidah. Ada artis saya baru ni, saya setiap malam daripada bulan Ramadan sampai 4 Ogos bersambung balik baru 11, 12, 13, 14 Ogos baru ni, dan minggu lepas Muharram pun sambung lagi. Ada beberapa artis kita jemput yang hijrah lah. Artis ni memang, artis ni mana ada muka-muka macam gambiang. Artis ni muka-muka mana ada muka macam buah pinang, gelap. Itu artis Sudan. Artis Malaysia ni muka laki pula handsome. Nampak? Paling-paling tidak muka macam Mia tu, bini Dr. Khuzairi. Rupa gelak. Tu paling-paling kira kurang cantik lah tu. Yang laki pula macam Dr. Khuzairi. Paling-paling biasa macam Helmi. Nampak dah? Itu standard. Dia handsome, sadu, macho. Kita muncung. Dekat muka aku jadi pelakon, tutup pawagam. Pelakon jahat boleh, perogol, tu aja. Ini muka-muka macam ni. Dakwah sesat, ni filem-filem bila dia masuk. Asyik muka ustaz je, geng sesat. Ni dia pernah provok macam tu dah. Lalu mula dia berhijrah. Saya sebut nama dia. Orangnya subhanallah, pakaiannya masya Allah. Dulu pakai seluar pendek. Dulu tak berlakon pun pakai seluar pendek. Orang pula cantik, putih orang dia. Tapi bila dia berani berhijrah, apakah soalan pertama? Nak relate dengan ayat tadi. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Orang yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan bertemu, dia akan berjumpa rezeki-rezeki yang luas, rezeki yang banyak, melimpah ruah. Siapa cakap? Allah cakap. Agak-agak lah. Ialah baca Quran ni. Tapi syaitan mari. Awak tak sepatutnya berubah sekarang. Itu suara lakonan syaitan dalam drama. Awak ni masih muda lagi lah. Betul lah kata awak. Nampak? Minta maaf dengan izin Tuan Zakaria. Tuan Razak, Tuan Zakaria pula dah. Tuan, agak-agak bunyi gitu tak tuan? Bunyi. Sebab apa? فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
yang jenis takut akan maqam Tuhannya, dia tak berani nak ikut hawa nafsu dia. Dan balasannya apa? Pengampunan dan dapat syurga makwa mereka, tempat kembali mereka. Ditanya dekat artis ni, dia kata, sis, artis perempuan lah, ya, sis, apakah halangan-halangan hijrah ataupun ujian? Dia kata, ustaz, ujian saya ialah tak ada job. Dia baru naik nama dia, tapi glamour lah memang glamour. Sebab glamour dengan apa, David Teo punya production ni memang, siapa duduk dengan dia ni, saya pernah ceramah depan David Teo dekat 2 jam. David Teo pendengar ceramah saya. Sebab dia ni salah satu pengarah yang memang jaga sungguh kebajikan naungan dia. Sampai kahwin ke, cincin ke apa, mau dia beli, dia support sponsor, dia jaga. Biasalah. Dia kata apa, ustaz, saya berjaya sebab Melayu. 90% semua Melayu. Pelakon Cina pun tak nak berlakon. Sesatunya yang berani masuk filem industri Melayu, orang Melayu. Dan dia kata, kalau tak kerana dia orang semua ni, maka saya tak boleh beli ni bangunan Taman Medan ni. Start daripada mana semua dia punya. Sebab apa? Dijaga kebajikan. Kita tolong orang, Tuhan Allah pun tolong. Ada akidah, kepercayaan tu ada, cuma tak mengucap je. Tanyakan kawan artis, sebab saya pernah berada di bawah Bob Hashim, entah tanya anak jawab dia kan, dalam berapa puluh 40 siri dalam TV Astro 36 tu, entah tanya anak jawab tu. Bob Hashim ni bawah dia. Bob Hashim kata memang rumah ke apa ke, insya-Allah, tapi jangan melanggar perjanjian dengan dia, kan. Tidak boleh bercintan-cintan bersama mereka. Dia jaga semua, dia buat, dia profesional. Semua bagi tak, saya kata the first, kata artis tadi, ustaz, masa tu tak cerita lagi TV Hijrah, tak cerita 106 lagi, kata dia. Apa orang kata kat saya? Biasa manusia kan. You fikir elok sis, you are still young sis, you are beautiful, so why you hijrah very young? Tunggulah dulu umur kita 60 tahun. Nampak? Tunggulah tua sikit umur kita ni supaya kita boleh berubah, atau kita nak berhijrah. Bagi contoh dia. Dan iblis syaitan ni peranan dia mencari waktu, dia penggoda. Awak tak sepatutnya berubah sekarang, kalau boleh tunggu dululah. Dan dia kata my heart pun sama juga. Betul dia cakap awak. Nampak? Tapi berbalik, dia terlibat dengan program Usrah Suci di bawah bimbingan Ustaz Zul Ramli. Ayat hijrah inilah beri gambaran, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a. Barang sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Are you believe or not? Up to your heart. Tapi dia yakin. Alhamdulillah, sekarang jadi pengacara sampai sekarang. Allah wujudkan 106, Allah wujudkan, ilhamkan TV Hijrah, dan mereka lah yang mengisi dia. Dan ada drama-drama pula yang pakaian-pakaian terjaga. Itu syarat-syarat TV Hijrah. Siapa punya kata? Memanglah TV Astro tu bukan milik orang kita, tetapi benda ni makhluk Allah.
Yang bos besar iyalah, tapi yang duk kerja tu 80% kebanyakannya sahabat-sahabat kita semua. Ini contoh nak bagi tahu. Jangan risau, cuma nak tinggal benda jahat ini susah. Kalaulah dah lama hijrah, tak perlu wujud jabatan siasatan jenayah komersial ataupun narkotik, semua baik, semua baik. Silat-silat ribuan COVID-19 pun orang eneng. Ni bahasa standard Selangor. COVID-19 pun tak wujud silat ribuan. Sebab musibah balak bencana Allah bagi ni bukan pasal apa? Pasal kerana kerakusan manusia dalam hidup atas muka bumi ni. Ada lagu apa? Atau apa? Bumi mulai bosan. Akan ada lagu tu kan? Dia pun yang nyanyi tu bukan agama kita pun, tak apa nama tu. Nama macam belah-belah Pontianak. Dengan sikap manusia, akan lagi kan? Bumi pemeluh tengok orang. Ni jahat tu. Sebab tu hijrah mainkan apa pasal? Tu masa hijrah tu memang perfect lah tajuk orang ni. Yang buat pun polis padan lah. Hijrah ke arah pengampunan. Jarang aku jumpa tajuk tu. Kan? Tuan-tuan, seulang balik, hijrah ialah akidah. So jangan main-main dengan kalimah hijrah. Baik tuan-tuan ni polis ke askar, aku tak peduli. Hijrah ialah akidah. Special word. Apa maksud hijrah? Sesiapa yang berani meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu the same hadis apa dia? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapakah orang Islam? Lagi berat deh. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah di mana ni, orang Islam ni ialah di mana orang Islam yang lain selamat sejahtera daripada kejahatan lidah dan tangan orang Islam ni. Understand? Yes. Agak-agak lah kita macam mana? Belum cerita mukminin, muslimin pun tak lepas. Cek ni balik. Dua benda je. Hadis ini, ayat pertama, baris pertama, al-muhajir, orang berhijrah. Yang kedua, al-muslim. Who is a Muslim? Muslim is orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan Islam yang lain. Maksud dia, kan Nabi kata, nak tak aku ajar kamu, kalau kamu sebut benda ni, tahabbatum afshus salam. Hendak tak aku ajar kalian, kalau kamu rajin sebutkan, berkasihlah saya, Assalamualaikum. Enough. Meaning of Assalamualaikum is salam sejahtera ke atas kamu daripada kejahatan tangan dan lidah aku. Assalamualaikum as guarantor. Saya bagi salam dekat apa nama ni, OCPD contoh, Assalamualaikum tuan. Maksud saya tak boleh nak kata apa-apa kat OCPD dah, sebab saya jamin dengan kalimah salam. Kita tak hayati benda tu. Ya, Assalamualaikum. Lepas tu tulis kat WhatsApp, Assalamualaikum. Kedekut nak mampus pilihan WhatsApp.
matang-matang short message apa sistem ikut al-khata' dia je. Assalamualaikum ASLLkum. Tuan-tuan kalau WhatsApp kat saya tak pernah rasa saya tulis Assalamualaikum atau Wassalamualaikum. Bunyi macam suara Tamil lah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Kau katna. Ku kedi. Tak ada kerja. Assalamualaikum. Kita type dia, saya record kan. Asal dia keluar, betul tak? Payah sangat kan? Bukan banyak sekupang pun. Nak bagi salam sempurna pun malah tu. Nak kan? Ada salam-salam mengorat. Assalamualaikum. Tampak dia malaikat pekak free je. Nampak kan? Kalau mau saya Assalamualaikum dengan tenang, tak ada boleh marah, tak ada boleh kata apa. Saya tak boleh. Assalamualaikum. Tu jawab. Cuba bagi salam tengok. Bagi salam tak? Atau bagi salam tak tengok. Macam meluat dengar. Nada pun lembut. Jangan pula Assalamualaikum Ustaz kata lah, ingat ke siapa pun jalani. Assalamualaikum Ustaz kan, kita pun komsan apa kali kan, dumai salam-salam kita pula pakai kan tetek besar. Kita nak salam dia pun takut. Dia bukan perempuan, tapi dia jadi macam tu. Kita nak salam pun wah-wah. Maka Nabi kata tinggalkan benda yang mewah-wahkan kamu. Tu kaedah dia Islam aja. Tengok pakai skirt, bulu tak ada, lutut kepala lutut hitam, confirm lelaki. Kan? Tetap faham tak? Orang lelaki perempuan suami isteri, mana terjadi hak lelaki tu lutut hitam, perempuan lutut merah. Cuba cek tengok jenis saya orang ni. Buka tengok, abang ni kata. Bila buka lutut ni, kepala lutut hilang. Nampak? Demai salam kita salam boleh ni. Awak amat. Saya lelaki Ustaz. Mengaku pula mengaku kau lelaki. Maksud dia Assalamualaikum, satu jaminan Tuhan tak akan diapa-apakan oleh saya Tuhan. InsyaAllah saya tak akan fitnah Tuhan. Salam yang tak boleh dipakai di akhir zaman. Bagi salam tapi sebenarnya ada something tersirat. Apa kata Allah? Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tengok mata kita, tak ada mata pengkhianat. Kadang-kadang kita boleh baca macam muka dia ni menilai macam dia kata. Sama kita pun isteri kita kat contoh kan orang perempuan kan duduk rumah kan, polis kebanyakan isteri duduk di rumah. Kan? Jarang bini polis, lelaki polis jarang aku jumpa walaupun ada. Kan? So saya tengok kawan saya tu dulu ni adalah pangkat-pangkat timbalan ketua polis. Jadi tok Datin macam Datin serumah aja. Ramai saya tengok. Bila penghujung ni nak masuk bulan 20 lebih ni dah start. Abang nada pun dah lain dah. Abang ni kalau abang tak ada, I rindulah kat abang. Kita dah pegang dah, siap lah aku lepas ni sama dekat kredit atau dekat debit. Salah ke? Tak salah. Suami yang baik ialah dia membelanjakan wang untuk apa? Tapi isteri yang baik jangan melampau. Isteri saya tak kerja bang, tuan. Tak kerja. Macam mana dia tak bekerja? Dia boleh beli emas. Macam mana dia tak kerja? Dia ada kereta nama dia. Kita bagi. Sebab rezeki tu, ingat, ini masalah dah ni. Lepas kadang suami ni bila bekerja pakat tinggi, bini tak kerja. Engkau tu dulu ni, engkau tu dulu, kau tu dulu. Kalau kau tak kahwin dengan aku, jangan haraplah kau duduk senang je ni. Dahsyat power ini, mangkapnya lagi. Memang kurang ajar, goblok. Ya, ada orang macam tu. Ayu.
You senang pasal air tau. Oh, jangan tuan. Nabi kata siapa-siapa yang berkahwin dengan mana-mana perempuan, dia automatically akan bawa rezeki. Gaji saya mengaji pondok dulu balai dakwah Jeram tadi panjang lah tuan sebut, aku punya habis bocor rahsia aku. Demik Manong tak tahu dia lah. Ada orang tak? Gaji TV dengan koprak apa nama ni dia ambil plek gitu. Ya. Dulu gaji saya yang tuan sebut tu, gaji saya RM300 ya. Dekat balai dakwah Jeram tu. Kahwin tahun pertama RM350 naik RM50. Bila kahwin dengan dia, dengan isteri saya tak pernah rasa susah. Alhamdulillah, anak lupa 7 orang. Anak baru 7. Itu sibuk-sibuk ceramah 7. Kalau tak ceramah, lu fikirlah sendiri. Itu pun kalau ikut tuan 9. Gugur mati dalam perut. Itu baru seorang. Dah senang. Kalau lebih nak mampus. Nampak tak? Sebab tu ringkas cerita dia, ulang balik, hijrah ini ialah satu ketetapan. Flashback baliklah. Kalau Nabi Ibrahim sendiri, saya rasa lah tuan sepidi lah kan tuan. Contoh lah kan, agak-agak dapat laporan kata seorang bapa nak sembelih anak bagi korban, apa tindakan polis? Saya tanya jenayah, tangkap dulu. Saya akan menyembelih anak saya 2 orang. Hari raya haji yang pertama seorang, hari raya kedua seorang lagi. Agak-agak apa, takkan tuan rasa dia nak tunggu sembelih dulu? Mesti nama cegah jenayah, panggil dia. Kalau jabatan setan jenayah ada zaman Nabi Ibrahim, tak sembelih kawan tu. Tuan faham maksud dia? Nabi Ibrahim sembelih tak? Nabi Ibrahim sembelih tak kak? Sembelih tak? Hello, sembelih tak? Sembelih! Allah, ni akidah apa ni? Nabi Ibrahim sembelih, letak dekat sini. Cuma kuasa Allah. Berarti you kalau berani nak hijrah bab cari makan, you don't worry about that. Aku kan ada kata Allah. Saya masalah. Pasal apa? Akidah, kepercayaan. Kenapa buat kerja takut dengan orang? Buat kerja tak berani dengan orang? Buat kerja tak berani tegur orang? Buat kerja tak berani ni, tak betul ni, salah ni. Benda ni maksiat ni. Benda tak betul. Kenapa tak boleh? Sebab apa? Sebab kita kalau aku tegur dia, kang kena aku balik. Sebab tu kita ranking kita, level kita macam tu sampai mati. Bacul dalam menyuruh orang supaya jangan buat jahat. Dayus seorang suami akan diikat oleh Allah dari akhirat. Hidup mereka macam kaldai dipusing kincir air. Tu suami dayus. Sebab apa? Sebab tak berani tegur bini dia dan anak-anak dan benda mungkar. Nabi Ibrahim sembelih. Pasal apa? Sebab ini perintah. Berarti maksud dia hijrah. Nabi Ibrahim hijrah kan? Hijrah. Lah kali suruh sembelih anak. Nabi buat tak? Nabi buat. Tapi balasannya, hasil perkara kedua hijrah ialah ketaatan. Hijrah ialah mendidik orang supaya taat pada hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sabar dengan hukum Tuhan kamu. Jangan duk ikut puak-puak yang rajin buat dosa dan puak-puak yang menentang Allah. Allahu Akbar. Fasbir. Hukum COVID-19 PKP pun orang tak boleh nak ikut. Kan? Apa semayang renggang-renggang ni? Sumakit dia rapat semayang renggang.
Apa ni masjid tutup-tutup ni? Yang pening kepala tuan-tuan lah. Nak pergi tangkap, nak pergi compound. Tuan-tuan punya kerja. Sebab apa? Pasal tak taat, tuan-tuan susah. Kita nampak kan relevannya taat ni. I repeat again and one more. Firstly, hijrah ialah akidah, perintah, syariat. Kalau tak, Nabi tak buat. Secondly is taat kepada kepimpinan, yakni Allah dan apa yang kita ada pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana taat inilah artis perempuan tadi ni, alhamdulillah boleh buka bisnes, boleh buka butik. Brunei beli, Singapura beli, contoh dia, Thailand beli, dan subhanallah. Dan dia pula dapatkan suami yang bukan ustaz mana pun, tapi orang biasa, tapi warak, tawaduk, soleh. Tuhan bagi. Kerana ketaatan Nabi Ibrahim AS atas perintah Allah, dia sanggup sembelih. Wa fadainahu bidhibahil azim. Kami tukarkan Ismail dengan kambing yang besar. Betul? Kenapa Nabi Ibrahim tak boleh lari daripada Namrud? Sanggup masuk dalam api. Nampaklah. Sebab Allah kata, masuk Ibrahim. Jangan lari. Masuk. Jangan takut. Aku ada. Betul. Sebab tu hijrah ni kena yakin. Don't worry tu, jangan kena yakin. Dia masuk aja. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kau tu hamba aku, kau tu makhluk aku, jangan cakap banyak. Kun anta bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim Khalili, Ibrahim itu adalah kekasih aku. Bulu rumah Nabi Ibrahim riwayat kata tak terbakar. Pelik, tak masuk akal. Tak masuk akal. Ingat, bila taat perintah Allah memang benda susah, tapi dah bila mangli, kata orang Kedah kata ghalib, dah buat elok, jangan takut. We have a God. We have one God, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh banyak. Bagaimana contoh kata orang yakin? Nabi kata, barang siapa yang nak sembuh pada penyakit, sedekahlah. Apa relevan bagi duit sihat? Apa relevan nak relate dengan derma dan sihat? Sebab itu kita kena belajar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah sentiasa berada pada hajat seseorang hamba yang memenuhi hajat saudaranya. Ni azan mana? Masjid ni ke mana? Kita terus ke? Tak dengar kan masjid-masjid dan azan kan? Faham ni? Apa nak relate atau relevan sedekah dengan sakit? Semua orang ada sakit kan? Tuan Razak ada sakit? Ada sakit? Saya ada sakit sikit. High blood pressure, under control. 4 bulan warded di Sungai Buloh Hospital, sambung sebulan pula di KPJ Tawakal, my backbone infection sebab slip disc punya problem. Saya lumpuh, saya tak boleh turun katil, kencing berak saya semua bini saya yang buat. Kencing buah kolej, berak buah pampers, macam baby kan? Kalau take baby tak apa, ni take bowl lebih tahu pada baby. Bini kita pejam celek sapu pungkuk kita kan?
Semua ada sakit. Tak ada sakit? Macam mana? Sakit apa? Sakit hati? Tuan Rosi, Tuan Razak, sakit hati rebok kan? Go. Sakit darah tinggi sama dengan saya. Semua sakit. Kenapa gelisah dengan sakit? Sebab sakit itu kalau pegang kepada faktor taat, apa Allah bagi itu ada sebab. Apa Allah suruh itu ada sebab. Apa dia? Pengampun pada dosa. Bila kita sakit kepala, Allah ampunkan dosa. Kita demam, Allah ampunkan dosa. Tengah berjalan-jalan tersepak ke batu, Allah ampunkan dosa. Everything yang bawa cerita sakit, gugur dosa. Tapi kalau kritikal, kalau sakit kita tak semua-semua, Nabi janji dah, likul lida'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Setiap penyakit ada ubat. Okey, terai dah ubat itu tak lega, ubat masuk hospital KPJ, masuk hospital apa lagi, An-Nur, masuk hospital apa nama ni hospital ni macam lah Putrajaya, Cyberjaya, nak siap dah tengok cantik sana kan, tengok hospital ni, masuk jumpa doktor Bengali, jumpa doktor India, jumpa doktor Myanmar, jumpa doktor Cina, jumpa doktor Jawa, 7-8 doktor dah macam itu juga. Maka jumpa para orang Islam, dia jawab apa? Tuan ada tak buat wakaf apa-apa? Jawapan cantik tu. Tuan ada tak buat sedekah ke apa-apa, bla 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 bla. Apa kaitan? Ada orang tu mengadu kahwin dah 17 tahun dah. Kita kahwin 7 tahun dah, tak ada anak. Tak ada zuriat. Buat guana, buat gitu. Mulut aku ni bodoh. Benar mudah siap boleh, malah boleh. Boleh semua. Siap jaga trafik, malah rompet. Nampak? Buat gitu. Baliklah mak mentua pula lah, dia kata dia kata mak terima lah, nak anak, nak cucu. Mak ni bengong juga. Membuat gua anak dia dah 8 tahun dah. Orang Kelantan dia ada sabdu gila sedap. So ni dia ni anak lelaki dia, tapi isteri dia tak rasa tak? Tak rasa. Mau tak jumpa doktor ke dia? Mia, contohlah kan. Jumpa dia mek. Tapi doktor kata tak ada masalah kan. Lepas tu mengetia ke dia, jumpa ustaz ke siapa-siapa buat penama belakang dah, tapi tak ada apa juga. Dah ada dalam seorang sahabat ni, ayah dia kata, dik, gaji adik berapa sebulan? 3,500. Dik boleh tak adik bagi gaji adik dalam 3 bulan tu sedekah semua duit adik? Maknanya 10,000 lah semua sekali. Kebetulan laki perempuan tu kerja gaji mahal juga. Kalau adik tak kerja, rasa pun boleh makan kan? Boleh. Okey, gaji start bulan depan, dik wakaf dik terima. Dia kena follow. Pertama, kedua, 3. Tapi dia seronok dia lajak bulan 4. Dan dia tak tahu yang bulan yang ketiga tu, bulan hujung bulan kedua tu, dia punya period dia tak mari. Period apa ni? Period apa ni? Haid lah. Period. Saya tak pernah yang ni. Tuan Rosi pun tak pernah kan? Dah menopos. Jadi doktor, tuan, tah
Tahniah tuan. Ini bukan suara setan ni, kata apa? Lepas doktor setan ni aku buat drama sikit. Tahniah tuan. Kerana isteri tuan sudah mengandung dalam 3 minggu lebih. Oh my god. Dia punya gedik melelak tengok. Pasal apa? The power of sedekah. Apa kaitan? Betul dia bagi dekat orang miskin semua lebih kurang, dia bantu kaum kerabat sepupu dia, anak yatim, kemudian dia bantu budak tu sekolah pula, budak tu seronok. Ya Allah, makasih banyak dekat Kak Ina bagi duit kat kami semua. Ya Allah, kau balaslah balik. Allah kata wallahi rasa seronok dan tolong kita. Kita bagi kat anak nakam kita 250 pergi masuk college lepas SPM. Makasih Pak Ngah, moga Pak Ngah diberikan rezeki yang limpah ruah. Ya Allah, budak kan tahu apa pun, tapi kita rasa seronok doa yang ikhlas pada orang tadi ni. Maka kita punya tension dia akan soft. Percayalah. Kalau benda itu pun tak boleh nak buat, what I can say, tak boleh. Tuan, kalau lah contoh anggota polis yang baru kerja nak simpan RM100 dekat tabung haji, pasal niat nak bagi haji tak boleh simpan, what we want to say? Kalau lah yang kerja polis kat sini nak potong tetap konsisten every month, sama ada dengan mana-mana online bank, sama ada standing instruction atau whatever, RM200 dekat mak kat kampung, apa nak boleh buat? Kita akan pasti bertemu dengan kesukaran. Saya bercakap pasti. Kita buat kerja ni bukan betul sangat pun masa dia. Kerja pukul 8, pukul 10 keluar pergi minum kan, pukul 11 sejam. Agak-agak kalau tuan refer pada general order, ada ke kebenaran? Tak ada. Kalau tak percaya tuan sekali pergilah dekat mana tengok dia ni kerja kat mana. Dari tadi aku duduk, aku dah nak balik, dia sembang lagi. Kerja mana? Oh, saya daripada ni start bla bla bla. Tak kerja ke? Kerja, tapi ada hal sikit. Hal sikit apa? Sejam setengah dah aku makan roti canai dan 6 keping lah. Lalu duit itu yang ada di syubhat. So duit syubhat ini wajib kena buang. Macam mana buang? Dengan zakat ataupun dengan sedekah. Sebab tu kita makan benda tak betul, dia banyak penyakit. Lepas tu saya nak bagi tahu, bukan senang nak tinggal benda tak betul. Susah. Anak-anak kita bermasalah, bini kita bermasalah, kita bagi makan benda yang tak betul kat mak ayah kita. Why? Because kita tak nampak tentang dalam bahasa ketiga hijrah, ya, iaitu nombor 3 hijrah ialah nak berubah perlu kepada pengorbanan, jihad. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perpaduan. Contohlah lagu tu. Nombor 3 hijrah, nak pergi kepada pengampunan, kena ada kesungguhan minta maaf. Ada seorang ibu lepas kuliah yang ku berikan, datang bertemu di meja aku mengadu. Mengadu pada aku tentang rumah tangganya. Aku tak boleh kata apa-apa. Aneh. Mengadu ustaz. Cantik kakak tu. Saya ingat dia kacaukan. Ada masalah perempuan. Kebetulan kitab saya mengajar tentang maafkanlah. Tajuk dia maafkan, memaafkan. Sebelum tanya, nampak orang putih, bukan orang masalah, orang jenis kulit putih ni,
muka sedih cepat kita nampak, hidung nak merah, nak berayak hidung, mata dan ya. Ada apa ke kawasan tu? Kemudian kawasan speaking. Saya ni skipping, dia pas speaking. So I have a problem, Ustaz. So I want to refer, maybe Ustaz boleh solve my problem. So I dengar tadi masalah tentang bla bla. Okey, tak apalah. Suami saya pernah kahwin dengan orang lain. Dia kahwin sudah 5 tahun, baru saya tahu. Saya tak setuju. Lalu saya pergi jumpa satu sihir bomok. Nak bomok suami saya, terkena madu saya. Suami pun kena juga. Nak bunuh, maaf, nak sihir madu, suami kena. Dia jatuh, dia macam patut orang yang kena stroke jangan percaya bulat-bulat dengan ubat-ubatan hospital, kena ikhtiar. Lepas tu doktor beriman ni, dia tak boleh kata nampak gayanya sakit suami puan ini dah tak ada apa lagi ubat lah. Betulkah macam tu doktor? Ya, ikut kajian kami dah tak ada harapan lagi. Doktor beriman apa? Puan, usaha kami setakat ini saja. Kalau puan mampu, puan buatlah perbuatan-perbuatan yang lain. Saya harap tuan faham ya. Baiklah tuan. Ada orang yang perutnya membusung tinggi, anaknya ramai sekali, hanya ada seorang isteri yang tak bekerja di mana-mana. Perutnya membusung tinggi dan dikatakan perbuatan sihir kawan rapatnya yang cemburu dan dengki. Pokok dah banyak. Saya pergi tengok, saya buat ruqyah. Yang saya mampu saya baca ayat kursi, itu je lah. Saya bukan ahli dia, tapi pasal adik anak murid saya. Dah lama dah tuan. Doktor keluarkan dia dari hospital dengan perut bonyot, bau busuknya. Doktor kata apa? Tak ada kesan apa penyakit. Boleh percaya ke tuan? Doktor ni tak belajar tinggi ke? Kita doktor ni bodoh ke? Ni biasalah kan mulut orang waris-waris ni. Apa punya doktor ngaji tak marah? Dapat belah-belah kok diam, jenuh. Belah jitera, belah-belah mu, pandang tengok belah kamu balik. Dia kata doktor nak tampar, aku tak tahu. Dok dah 2 bulan dah dekat hospital, tapi haram dia kata tak ada penyakit. Belah otak dia. Dia maki doktor, terpenyek tu macam kena langgar trailer doktor tu. Tuan-tuan, kena buat rawatan Islam, barulah perut tu jatuh. Kelong ayam-ayam bisa pada punggung dia. Kalau perempuan oleh kemaluan dia. Jahat kan orang kan? Maksud saya nak beritahu, orang kalau nak berubah mesti dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Saya kata dekat akak tadi, cerita tadi ni, akak ada berani jumpa bekas madu akak. Suami dia pass away lepas sakit. Akak ada berani jumpa bekas madu akak. Terus dia menangis. Mesti takut. Kak, nak berubah mesti kena ada pengorbanan. You don't be shy. Jangan malu. Dengan Allah kak tak semayang. Kak semayang malam ni bertobat, Allah ampun dosa kak. Tapi dengan madu kak tak boleh buat apa-apa. Dia menangis. Sorry kak. Okay, never mind, kata dia. Dia kata, saya buat big mistake in my life. Yes kak, you banyak big wrong. Itu bahasa aku lah. Wrong kan salah, big besar. Jadi big besar, big wrong lah. Patut mistake.
you are big wronger. Allahu Akbar. Tapi perlu. Sebab hijrah mesti ada perjuangan pengorbanan. Bukan senang Nabi nak memanjat gua yang tinggi bersama Abu Bakar melindungi diri. Bukan senang Asma anak Abu Bakar mengandung syaratnya dikatakan 9 bulan berulang alik dari rumah ke gunung yang tinggi bawa makanan untuk kekasih ilahi. Asma. Hijrah itu perjuangan, pengorbanan. Tak kisahlah anak-anak gugur tak gugur, tapi inilah hijrah. Bilal bin Rabah, demi akidah Bilal bin Rabah, sanggup dirobek dadanya, sanggup ditekan perutnya tanpa apa-apa lapik, tapi ahad. Why? Because pengorbanan. Patut Allah kata dalam Quran, ya, antaranya ialah, ya, apa dia? Iaitu وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, yudrikuhul maut, tak dan sampai mati dah, berubahlah walau sehari pun Allah terima. Maksud dia tekad nak berubah, baru sehari hijrah dia mati. Dia punya mati like a baby, newborn. Batu Allah ni dalam bab hijrah ni, Allah bukan kira berapa lama hamba buat, tapi Allah ambil kira hang buat ke tidak. Allah tak tanya are you success or not, but you berjuang ataupun tidak. Menang kalah bukan kerja manusia, kerja Allah. Nabi on je masa kan. Akibat jadi perjuangan Nabi ni sampai peringkat ke Madinah pun tuan-tuan tahu Madinah bukan semuanya Islam. Madinah dimonopoli ekonominya hampir 100% itu dikuasai oleh Yahudi laknatullah, oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa mempelopori bisnes di Madinah. Hutang RM1, bulan depan bayar RM5. Ayam di telaga tu dimiliki oleh pembesar Yahudi yang jual ayam mahal gila, sampai orang minta bayar kepada no money no water. Lepas solat subuh Nabi berkata, sesiapa yang nak mendapatkan telaga syurga Allah, dapatkan telaga tu. Osman yang mula-mula dulu buat tawaran, orang yang berhijrah jangan risau, orang yang berjihad jangan risau, orang yang berjuang jangan risau. Allah rakam dalam suratul Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad berjuang pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan pasti akan berikan petunjuk jalan kepada orang to be success. Why? Because of wa innallaha lama'al muhsinin, Allah amat suka kalau orang buat benda baik. Allahu Akbar. Ingat janji Allah ni. Syarat hijrah nombor 3, kena ada jihad, perjuangan. Kena sabar tuan-tuan.
Nak mengubah orang ni kena sabar. Sebab hidayah itu bukan kerja bapa kita, bukan kerja OCPD, bukan kerja ketua polis negara. Tidak. Hidayah ini milik Allah. But you buat ataupun tidak, that is the question. Alah sekarang ni payah lah, dah buat cakap ni keluar sana buat kerja tak payah lah, kira kita bukan jadi sudah dapat belah gunung Kubang Sepat, Gunung Riang tu jenuh. Kita dah kerja teruk pergi Musana semua, mereka besar duduk elok jabat berdarah lagi belah 15,000 kita naik takkan tak pernah dengar sikit tersebut di kalangan anggota. Mungkin ada dengar, mungkin yang duk ligan penyamun ni pok-pok hak gaji 2-3 ribu ni OCPD tak nak ligan. Mana mula ada kan? Tengok, dah duduk belakang. Dah lah duduk belakang naik kereta. Dari bawah kita ligan penyangok. Kita tahu dengan kawan kita nama Zakaria orang Kemalangan orang pasal ligan penyamun. Depa ada apa? Orang tak ada jihad, dia tak sedar diri level dia kat mana. Orang yang tak ada jihad, I repeat, dengar elok, dia tak sedar diri di level manakah keberadaannya. For the example, Abu Bakar ni siapa? Pak mentua Nabi. Dahsyat tu. Kita forget about sahabat. Abu Bakar father-in-law, tapi dia sedar diri kedudukan kat mana. Adakah dia pernah mengatasi Nabi? Osman berkahwin dengan anak Rasulullah 2 orang. Adakah dia pernah mengatasi sahabat-sahabat lain? Tak ada. Tawadhu. Sebab mereka orang berjihad. Mujahidin ni dia orang tahu sedar diri di manakah level dia orang. Sebab tu kita dengan mak ayah kita, wakhfif janahad dhulli minar rahmah, rendahkanlah sayap kamu tu depan mak ayah kamu, walaupun pangkat nak besar sekalipun. Sedar dirilah level hang di mana. Jangan sombong. Kita ada abang kita duduk kampung, kita jadi kan pangkat besar boleh kat sini, contohlah pangkat tinggal ketua jabatan berbenda lebih kurang kan. Abang kita kerja apa? Kerja nelayan kat Ganu dia tu. Dok dan makan. Oh jadi abang telefon, Assalamualaikum. Salam. Abang, tahu. Dok tak balik ke hujung minggu ni Merdeka. Oh dok dah balik, abang sibuk gini. Tahu kita nak balik kapur, bukan kita buta kapur. Cakap dengan abang, dok abang tanya. Mak tanya ni awak klik tidak. Kalau dok dah tu tak benda. Abang tu nelayan je. Kita pangkat besar dekat Putrajaya ni. Jangan sombong. Lepas tu orang yang tak berjihad, dia tak nampak level dia kat mana. Lepas tu senang melahirkan pekerja pintar, tapi susah melahirkan pekerja jujur. Sebab pintar pakai otak, jujur pakai iman. Understand? Mimpai mam. Saya ulang balik. Senang nak melahirkan pekerja pintar, tapi sukar nak melahirkan pekerja jujur. Sebab pekerja pintar belum tentu jujur. Insya Allah yang jujur Allah akan pintarkan. Sifat fatana yang ada pada Nabi. Creativity, inovasi, create something, build up something. Nabi sanggup buat keluar duit derma dekat sahabat-sahabat untuk bina bangunan, buat pasar raya orang Islam
sehingga tutup pasar-pasar Qainuqa sampai mereka dihalau keluar daripada Madinah. Sebab Allah akan sentiasa bersama orang baik. So jihad ni level kat mana? Sebab tu bab jihad ni, seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku nak berbai'ah dengan Tuan." Ya, berbai'ah dengan Tuan. Saya nak berjihad dengan Tuan. Saya nak berjihad dengan Tuan. So one question Nabi tanya. Cuba tengok adik ni. Level. Saya nak tanya Tuan. Nabi bersabda, maksud begini. Saya nak tanya Tuan, adakah Tuan masih ada mak ataupun ayah? Ada ya Rasulullah. Fa'idan, kalau macam itu, berjihadlah dengan mak ayah kamu. Maksud dia, jagalah orang tua. Tak pergi perang lah. Tak hijrah ikut ke Madinah. Dia ikut Madinah. Tak. Orang Madinah stay di Madinah, di Mekah. Oh, tak payah pergi Madinah. Tapi kalau orang Madinah nak patah balik ke Mekah, ahlan wa sahlan. Nampak tak? Ini contoh dia. Lalu dia kata dekat level tu, wahai kamu, ada mak ayah? Ada ya Rasulullah. Idzan fajahid, berjihadlah dengan mak ayah kamu. Apa maksud dia? Jaga mak ayah kamu elok. Itu juga hijrah, itu juga jihad, itu juga taat. Hijrah 63 tahun dah, 62 tahun merdeka ni, minggu depan hari Isnin. Saya rasa Tuan SPD mungkin tahu benda-benda ni. Masih ada mak ayah yang terbiar di rumah-rumah kenangan. Dalam penjara yang duk cerita lah, yang langsung tak make tahu tentang anak-anak dalam penjara, yang langsung tak make tahu, buang sungguh-sungguh. Ini ada 63 tahun aku dah. 63 tahun dah, 63 tahun. Masih ada anak-anak mak datang seorang ustaz, tereba ustaz tu, peluk ustaz tu. Ustaz ni fikir halal haram, tapi fikir kenapa tiba-tiba dia peluk aku. Dah ni orang tua, mungkin nyanyok, malah nyanyok tak masalah, nak buat dia peluk, nak tolak dia. Lepas tu, lah alhamdulillah, Alung dah datang, mak tunggu lama. Waktu dia nampak, Masya Allah, sudah berapa lama anak dia tidak ada jihad dengan mak dia. Alung bawa mak dia keluar boleh tak Alung? Dia pun ubah skrip. Dah jadi ragu-ragu tadi dia. Okey mak, mak tenang kejap. Alung nak parking, Alung nak bawa barang belakang. Dia bawa bantuan. Tengok anak ni Kak Leha. Oh Mak Leha. Mak Leha pun ada dalam tu. Ni Mak Leha ni anak saya merah. Oh ya, Mak Leha pun bodoh tak tahu apa. Ingat anak tu. Oh dia kata lawa anak Kak Kia. Kan. Anak mandak. Anak mandak. Tanya dekat supervisor termasuk 15 tahun yang lalu anak dia main hantar sampai sekarang tak tahu kat mana. Jahatnya anak-anak dia. Jahat anak-anak dia. Tuan SPD, tuan-tuan sekalian, satu hadis Nabi, Nabi naik mimbar. Ini tak nampak tangga kat mana, kan? Mana tangga? Buat tangga sikit. Terus jelapok, terus khutbah. Dia sebenarnya ada 3 nak tangga. Duduk di tangga yang ketiga, berdiri tangga yang pertama ataupun kedua. Duduk. Nabi naik tangga yang pertama, amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Sahabat-sahabat duduk. Dia kata, Nabi ni duduk amin, amin nak apa? Doa haram pun tak dengar. Ini sahabat-sahabat daripada belasik balik ni. Belah-belah tukura, bertukura. Dia kata, Nabi duduk amin, amin aku nak butai, aku tak faham nak apa. Lepas dia kata, dia lah. Lepas Nabi solat, tanya ke dia. Dia bisik geng-geng. Lepas Nabi sampai, ya Rasulullah, pasal apa? Apa Nabi jawab? Antara amin tadi, Malaikat Jibril kata, Raghima anfu abdin, Raghima anfu abdin, Thumma raghima anfu abdin, Man adraka abawaihi indal kibari,
ahaduhuma aw kilahuma lam yadkhulil jannah, dia tak boleh masuk syurga. Siapa celaka si anak yang diberi peluang oleh Allah masih sempat bertemu dengan mak ayahnya atau salah seorangnya dalam keadaan mereka sudah tua tapi tak boleh masuk syurga. Abah saya meninggal 20 Julai baru-baru ni. Saya tahu abah saya lahirkan saya, anak mak saya lahirkan saya duduk dengan 1 tahun setengah, dan my grandmother ambil saya duduk di Kedah, Pokok Senang, Jalan Kuala Rang, Kedah. Daripada kecil 1 tahun setengah, primary, secondary school semua di Pokok Senang, Kedah, macam aku sebut tadi ni. Tapi ayah tetap ayah. Saya duduk tengok ada orang ayah mereka mati lambat, sakit lama, ya, sakit lama, sampai anak kata, ish, orang tua aku tu pun macam tu lah. Dah tak bagi bapak lah, bagi orang tua tu punya. Jangan orang tua lah. Duduk macam tu. Aku tak tahu nampak dah tampar dah, tak mati-mati lagi. Saya rasa lah Tuan Subidi, saya rasa lah. Saya pernah berdoa bila ayah saya dah dekat 78 tahun. Ayah saya mengah, darah tinggi semua. Saya rasa waktu saya teringat, ya Allah, kalaulah Engkau nak ambil nyawa ayah aku, biarlah ambil cara mudah. Jangan menyusahkan anak-anak dia. Sebab kami takut kami tak mampu di penghujung hidup ayah kami. Pukul 5 petang duk sembang dengan cucu, dengan jiran gedebak-gedebuk. Pukul 2 pagi dia semput terus meninggal. Nanti saya teriak, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tuan-tuan, kita ni Allah uji. Bini satu hal, dengan mulutnya popek kan. Laki pun satu hal, kita berbelah bagi ni. Tapi hal yang paling kita takut ialah bila kita umur dah 50 lebih ni, ayah mak kita masih ada. Ujian yang cukup besar. Tok berapa umur sekarang? 68. Anak sulung berapa tu? 42. 68 dia hidup lagi. Hidup lagi. Tapi anak-anak dah 40 lebih dah. Cabaran paling besar dekat anak tu ialah kita dah berumur tua, anak masih kita tak meninggal lagi, anak pun dah tua dah. Cabaran turun dia. Cabaran ibu. Kalau ibu perempuan di atas ni ada mak mentua, pak mentua dan sebagainya, mak kita dah meninggal, jagalah elok. Ini syurga suami kita. Nabi kata mak dan ayah memegang setiap seorang satu kunci pintu syurga. Saya ulang balik, ya, setiap mak dan ayah memegang satu kunci pintu syurga. Sekarang saya tinggal hanya satu kunci saja. Kita hari ini berjaya sebab kunci-kunci inilah. Maka Nabi kata, kalau hang ada mak ayah, tak payah duduk hijrah, tak payah duduk pergi perang, hang jaga mak hang bergelok, pak hang bergelok. Itulah jihad. Allahu Akbar. Nak bagi kita perjuangan ini bukan nak kat pedang, bukan kat senapang pergi tembak komunis dah, bukan tembak ambil pistol pergi tembak pengedar mak-mak dadah dan sebagainya dah. Tapi apa dia? Buang ego kita di depan mak ayah. Itu juga merupakan hijrah. Itu juga merupakan jihad. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nak cakap boleh panjang, tak ada masalah. Takkan kena kompon pula. Kan? Tapi kita menghormatilah. Dalam keadaan ber-SOP ni. Jadi 9 suku saya ingat pun dah panjang dah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan tak faham juga, wallahu alam, saya cerita macam-macam. Ini bukan ceramah forum TV. Kalau forum TV bercakap kena kontrol. Semangat cakap budak perempuan kita.
Yang mana kita ini adalah bayang tengok dia ada 2-3 spoil tu. Mai punya jauh daripada Kuala Selangor pergi ke Johor atau pergi Terengganu nak bercakap 35 minit je lah. Tak payahlah baca orang lain buat. Penat aku je, aku bukan sahaja ustaz kan macam berlambak orang alim berhebat dari kita. Macam ceramah macam ni senang. Nak cakap apa? Bubuh cukup. Saya ingat masa Tun Hisan, Tun Hamzah, Datuk KP kita dulu, KP Selangor dulu. Tapi ceramah integriti. Ustaz, cakap je. Balun dah betul. Oh, sedap Datuk main balun tak balun kan. Saya pernah ceramah dengan timbalan Ketua Pengarah Kastam Diraja. Isu bila 12 orang yang ditangkap kes rasuah, pecah amanah 1.2 bilion aset silap saya, iaitu cukai minuman keras. Kan? Jadi sahabat saya ni timbalan dapat jendah orang Kelantan lah. Start hotel. Ustaz ceramah hotel. Hotel ke apa tu Datuk? Hotel kawan malu okey baru ni. Malu suka. Pasal apa? Itulah. Pangkat semua cantik tapi tak jujur. Pintar dalam pangkat tapi tak jujur dalam akhlak. Sebab apa? Tak ada jihad, tak ada hijrah. Saya ulang balik tuan-tuan teman Datuk, Tuan SPD dan sebagainya. Saya ulang balik kepada kena ingat, hijrah bukan benda senang. Hijrah very difficult. Sebab hijrah inilah penentu kepada terampun ataupun tidak. Orang perempuan kalau mungkin terkasak dengan suami, orang perempuan kan, ingat no, bidadari marah. Dan hadis sahih ada sebut, apabila seorang isteri memarahi suaminya, maka bidadari akan beri amaran, awas kamu telah memarahi bakal suami aku dekat syurga. Cuma tak dengar, terkencing. Bidadari ni yang cerita lah Tuan Subidi, memang tak ada cantik di Malaysia ni. Memang tak terbayang. Tak muka punya siapa pun tak terbayang. Cantik sungguh. Sahabat dalam ketika mati kena bunuh tu, kena mati syahid, dia tertidur sekejap masa gencatan senjata tu. Maksud dia kan perang ada undang-undang dan law perang tu dulu papet kau meni pergi kepung pun ada rehat kat tu. Ingat tak filem tu kan? Entah apa rehat pun. Jadi sahabat ni tertidur. Dia mimpi bidadari. Sampai kat taman, cantik dah awak ke? Tak, saya ni pembantu je, kemaskan kawasan. Masuk dalam rumah, saya ni pembantu dalaman saja. Hidangan tuan, bidadari tuan di dalam. Bila dia nampak, Masya Allah, dia tersedar, dia tak sedar mana dia kena tikap. Dia dapat syurga. Maksud dia cantik. Orang perempuan jangan jadi macam Mak Leha. Bila Pak Samad bercakap, jangan lawan. Mak Samad kata, aku tak keluar. Kalau Mia keluar, aku keluar. Kan? Macam dengar skrip dia kan? Okey, contoh dia. Maka dengar. Suka tak suka, suami kita. Orang perempuan hijrah, jangan cerita keburukan suami. Kan? Kak Yam. Abang Lan dia mana? Kenapa? Dia alhamdulillah lah, Abang Lan tu macam biasa lah, balik daripada kerja, lepas tu pergi surau semayang. Untung Kak Yam dapat malan. Siapa? Tu lelaki saya. Balik kerja. Dah kerja trafik. Lepas tu pergi mancing. Mana tu? Tak apa? Tu lah. Kutiko balik. Kita kadang-kadang faham je lah. Baru habis period. Haram tu bu. Ya ke ya? Kenapa si tu begitu? Tak tahu. Jangan cerita buruk suami dekat orang. Faham ni kakak ilmu ni? Jangan cerita. Suami tak semayang. Jangan cerita. Haram. Suami hamba tu payahlah solat 6 harakat.
Tapi tak dengar suara. Suami demo je, alhamdulillah lah. Dia bila surah kita. Oh, tak tahu pula kita. Jenis tak pernah pergi surah. Memang tak tahu laki aku ni Bilal. Jangan cerita suami minum arak ke, suami kaki betina ke, suami kaki judi ke, suami kaki apa ke. Jangan cerita dekat orang. Diam je. Doa ya Allah. Doa malam-malam. Hijrah jihad. Ya Allah, aku sayang suamiku, berikanlah petunjukmu pada suamiku, kerana aku sayang pada suamiku dulu, kini dan selamanya. Oh, kering kering, ding 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 ding. Suami pula, ya Allah, istriku susah sikit, diajar untuk solat dia degil. Ya Allah, aku tak mampu, hanya Engkau yang mampu. Aku tak mampu, hanya Engkau yang mampu. Okay. Ya. Allah pekak ke? Allah pekak ke? Tapi bila nak main, you don't ask your God, because hidayat milik Allah. Doa lah. Betul tak? Jadi insya-Allah cukup lah. Dia betul tak, betul tidak? 9.20. Jadi insya-Allah seronok semang tuan-tuan. Aku sejuk nak mampus di belakang ni. Apa seronok dia gelak-gelak pakai kipas. Aku nak rasa macam nak sakit orang tekam ni. Kan? Aku dah ada besi belakang ni, sejuk gila babe. Kan? Jadi tak apalah. Aku kalau lagi panjang lagi teruk belakang aku. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih banyak Tuan Nasi. Saya tahu Tuan Nasi sibuk. Ya, sibuk sungguh. Jadi pun ini sibuk. Tuan Nasi nak sabak banyak dengan perangai anak buah kita. Orang kata jangan tendang, mutu dia pergi tendang. Contoh lah kan. Jadi insya-Allah tak ada hal benda tu lah kan. Jadi peranan Ketua Polis Sarawak ni dia take action lah. Takkan dia diam aja. Insya-Allah. Saya kata mudah aja. Kalau setakat kita pun tendang mutu anak kita, benda biasa lah kan. Jadi insya-Allah lah. Tapi masalah zaman viral ni macam-macam. Ya, zaman viral macam-macam insya-Allah. Alhamdulillah, doakan kesejahteraan PDRM, ya, doakan insya-Allah. Dan doakan PDRM di Putrajaya ini tidak rasa susah dan berat bekerja, kerana rakyat-rakyat di Putrajaya ini lebih kurang 80,000 yang duduk di sini, 100 lebih bekerja, tapi 80,000 duduk di sini. Mereka semua golongan yang taat kepada undang-undang dan kepimpinan negara, negeri dan sebagainya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah cukup sekadar itu. Orang perempuan tak marah atas dia kesan kat kani je. Orang lelaki tak besar, anak besar orang lelaki. Orang lelaki hargailah seorang isteri. Okey, kalau boleh hafal lagu Kau Pratasa tu. Kan? Untuk kau isteri kan, hafal. Ataupun lagu Datuk Nash, engkau, atau lagu tu hafal insya-Allah. Saya bila hari lahir ni tu kan, saya punya lagu ni, rumah saya senyum je seronok. Cukup tak bagi hadiah tak apa. Sebab suara suami dia alhamdulillah, ya. Tapi kalau suami anda innalillah, jangan duk terbiang. Kau meninggal. So insya-Allah sayang dia orang kata dalam skrip, satu skrip lirik dah apa nama kata-kata tu, dia kata apa? Bila dia makan nasi goreng, isteri dia tanya, abang sedap tak nasi goreng ayam? Sedap, alhamdulillah. Anak dia kata apa? Sedap apanya papa? Masin gila. Anak ni jenis bukan bodoh, ada duit. Yang bapa ni dengar ceramah malam ni nak berubah lah kononnya. Sambung balik. Penjamin dia OSBD. Jadi isteri ni marah. You ni hipokrit lah. Isteri ni mengadang. Dia kata, ayah, you are hipokrit lah you ni. Kalau benda tak sedap, bagi tak sedap. Mampas meja, lari pergi bilik. Suami ni sayang bini sekadar sebab dia dah dengar ceramah malam ni. Dia pun pergi masuk bilik. Kenapa macam ni? I tak suka tau suami hipokrit. I tak suka suami yang mata-mata nak muji I. Kalau benda tak betul, dia cakap tak betul, I boleh terima, you know.
Orang perempuan time tu je kan kata marah balik. Lepas tu apa kata suami dia? Sayang, memang betul kata anak tadi, makanan you masak di masjid, tapi I tetap I anggap sedap because I menghargai masakan you. Allah, very sweet. Betul tak? Cuba kalau kita masak apa? Masih tidak. Mengajuk cukup kuat. Nampak tak? Suami yang baik macam tu. Sebab Nabi sendiri bukanlah masin, Nabi tak kena komen. Nabi tinggal ada makna masin tu. Sayang, I tahu you punya masakan masin, tapi I kata sedap sebab I menghargai masakan you. Allahu Akbar. Indah tak ibu tak? Waktu tu jadilah hamko amesi curalu lari batu jadilah kerjanya. Wallahu a'lam. Tak usah panjang-panjang. Episod kedua hijrah ke depan pula insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari diri saya sendiri. Kalau kalimah-kalimah yang terkena pada mana-mana pihak berkebakaran semata-mata, tidak ada yang bakal mati. Siapa-siapa tak rasa pada muka itu dia kan. Kata ustaz ni kata kaku ni, kalau tak rasa terima je lah, tapi don't blame me. Kata apa? Astaghfirullahalazim. Yang kedua, alhamdulillah mai dengar aku lari terus kena sebiji. Kalau tidak aku tak faham bahasa lagi. Alhamdulillah. Lepas tu ustaz, makasih banyak ceramah ustaz tu betul-betul terkena kat saya. Kan? Ya, ada orang aku tu tuan. Ustaz, memang cukup terasa. Kenapa? Apa yang Ustaz sebut minit yang dia rakam, minit yang 37.5 saat tu memang sedebik kena kat saya. Thank you Ustaz. Welcome. So insya-Allah lupa lagi yang baik daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Allah alam pantun wala-wala ni dikata pucuk paku ubi kayu. Thank you. I love you. Itu je lah lebih kurang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.